إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام. شو نمو الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سواء. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif sallallahu alaihi wasallam. Adapun kafir harbi, kafir yang mansubun ilal harb, yang dibangsakan pada perang, dan orang yang murtad, dan orang yang zindik, kafir zindik, maka semua ini tidak wajib mengkafankan dia. Kalau kafir harbi mati, murtad, zindik ni kalau mati tak wajib mengkafankan dia dan menanamkan mereka itu, ya. Hanya harus melepaskan anjing untuk bangkai mereka. Itulah taraf hina tak hina kafir harbi. Kafir harbi, murtad, zindik, itu di taraf dia. Ya, boleh bagi makan anjing kan. Dia anjing katam habis. Sebab apa? Terlalu hina dia dengan Allah Taala. Ya. Dalam kafir perang orang Islam, bapa kafir, bapa harbi apa? Mereka Yahudi tu bapa harbi dunia tu. Maka jikalau bercampur mayat Islam dengan mayat kafir, satu kenderaan accident bomb, tak ada beza dah. Mayat Islam pun ada, mayat orang kafir dalam kenderaan tu ada, umpamanya. Atau mayat yang syahid. Ya. Maksud di sini apa? Maksud di sini maknanya bercampur jenazah yang wajib dimandi dan semayangkan dengan jenazah yang tak boleh semayangkan. Ya. Satu tak boleh semayang sebab kemuliaan syahid. Satu lagi tak semayang sebab binatang kafir. Macam mana nak buat ikhtilat dia bercampur dengan orang Islam biasa ni yang wajib kita mandi dan kafan dan semayangkan. Tengok. Dan jikalau bercampur mayat Islam dengan mayat kafir, atau mayat orang Islam tadi dengan mayat syahid, dan tiada dapat membezakan mereka itu. Nak bezakan tak boleh beza. Jawab dia wajiblah memandikan dan mengkafankan dan menyayangkan tiap-tiap mereka. Semua kena buat macam tu. Ya, untuk meyakinkan bahawasanya termandinya, dimandikan mayat orang Islam yang wajib mandi, jadi kita kena buat semua. Kalau kita buat-buat takut silap kan, namun kafir dia mandi, orang Islam tak mandi lah. Kita kena mandikan semua sekali. Ya, kerana tiada yakin yang wajib melainkan dengan yang demikian. Maksud kaedah kita, ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Barang tak sempurna wajib, kita memandikan jenazah orang Islam tadi. Ya, illa bihi, melainkan dengan dia. Dengan mana? Dengan mandikan semua. Maka dia jadi wajib. Jadi wajib kena mandikan semua sekali. Maka adalah pada menyembahyang ke atas mereka yang bercampur tadi. Dua kaifiat. Maka yang pertama, yang afdal bahawa disemayangkan atas mereka dengan sekali semayang dengan niat menyembayangkan atas orang Islam je. Ya. Untuk kita bersemayang, sahaja aku semayang atas segala jenazah orang yang Islam sahaja. Niat macam tu. Maknanya orang kafir tak masuklah. Atau yang bukan syahid. Ya, jenazah ni orang syahid ada, yang tak syahid pun ada. Jadi kita semayang, sahaja aku semayang ke atas orang Islam yang tidak syahid. Niat kita apa? Niat yang mu'allak, niat yang kita gantungkan. Dan taklah dibaca doanya pula, Allahumma ufir lil muslimina minhum. Ini kalau bercampur dengan kafir. Ya, Allahumma, ya Allah, infir, ampunkanlah lil muslimin, bagi sekalian orang muslimin, jenazah muslim, minhum, di kalangan mereka ni. Maksudnya muslimin aja. Ada pun di kalangan orang kafir tak masuk. Ya. Artinya, hai Tuhanku, ampunkanlah bagi yang Islam daripada mereka ini. Mana yang tak Islam dari tak termasuk. Mana beza? Tak boleh beza kan. Dia bersekali tu. Satu. Dan yang kedua, bahawa disemayangkan atas seorang, kemudian seorang dengan niat ia semayang atasnya, kait jika ada Islam. Ini nampak sikit lah. Seorang. Lepas tu kita niat semayang kata kalau dia Islam. Atau tiada syahid. Dan taklah dibaca berdoanya, Allah maghfir
Allahumma fir lahu kait in kana musliman. Ya, Allahumma fir lahu in kana musliman. Ya, ampunkanlah dosanya kalau dia muslim. Mana kau tak muslim tak masuklah. Ini masalah mana ni? Masalah bercampur mayat orang Islam dengan orang kafir. Kalau sikit bercampur dengan syahid, tak apalah. Artinya, ya Allah, hai Tuhanku, ampunkanlah olehmu baginya jika ada ia Islam. Dan jika didapat suatu suku daripada anggota orang Islam yang diketahui akan matinya. Ya, dalam peperangan misalnya. Kemudian kawan ni putus kaki tak jumpa. Kemudian cari jumpa. Kita yakin dia punya kaki atau dia punya tangan. Ya, yang diketahui akan matinya. Ya, wajib memandikan dia. Adapun kalau operation ataupun buat pembedahan kaki kencing manis tu tak payah mandi. Ya, tanam je lah. Sebab apa? Itu belum mati lagi. Kan? Semayang mayat. Mandikan mayat. Yang ni belum jadi mayat. Badan dia itu pisah. Itu tanam je lah. Nama pula dia letak kaki sebab usalli ala mayat. Orang tu kata, weh aku belum mati. Semayangkan dia, kata aku tak mati, aku semayang lagi. Wajib memandikan dia dan menyembahyangkan dia dengan niat sembahyang atas sekalian perhimpunan tubuh ni tadi. Dan jika diketahui yang tinggalnya itu sudah dimandikan dan tiada diniatkan suku ini jua, dan wajib membungkuskan dia lah dengan kain dan menanam dia. Dan jika ada suku itu kukunya dan rambutnya sekalipun, dan jika didapatnya pula akan umpama suku itu, dia punya apa, jari ke, dia punya kuku ke, suku yang lain pula, ini semayang lagi. Jika sudah diniatkan dahulu, diniatkan semua sekali. Diniatkan dahulunya, ia sembayangkan sekalian tubuhnya. Ya. Kita semayang, niatkan semua sekali. Tiba-tiba jumpa kaki balik, tak payah semayang lagi dah. Ya. Ada pembuku dia ke. Dan jika tiada, nasai wajib diperbuat. Kalau dia tak niat seluruh, dia kena buat ni. Itu seperti kukunya yang dahulu, daripada mandikan dan mengkapankan dan semayangkan dan menanamkan dia. Itu kalau dia tak niat secara umum sekali. Kerana adalah sahabat Rasulullah SAW. Mereka itu menyembayangkan atas tangan Sayyidina Abdul Rahman bin Uttab. Itulah Ibnu Asid. Sungguhnya telah menjatuhkan dia burung enggang di Mekah pada perang Jamal. Jadi mereka berpisah badan, kemudian burung enggang tu larikan tangan dia. Kemudian jatuh tempat. Sahabat kena ambil, mandikan dia. Uruskan dia. Sahabat semayangkan dia. Tahu mereka itu dengan cincinnya. Mana cincin dia? Ada cincin. Oh, ini cincin Abdul Rahman bin Uttab bin Asid. Ya. Tetapi disyaratkan demikian itu jikalau bercerai suku itu daripada orang yang mati. Yakin dan memang dia dah mati. Ya. Bersalahan jika bercerai ia pada orang yang hidup. Ini hukumnya ni. Ya, di aksiden kaki putus. Anak semayang mayat ke? Mayat apa? Dia belum jadi mayat. Orang tu hidup lagi kan. Yang hidup tiada disemayangkan dia dan sunat ditanamkan dia jua, bahkan dikalau bercerai daripadanya maka mati ketika itu jua. Ya, dia bercerai kemudian dia pun mati. Adalah ia hukumnya seperti bercerai daripada yang mati jua. Maknanya kena uruskanlah. Habis tu. Faslun ni pada menanamkan mayat pula. Menyatakan menanamkan akan mayat. Bermula wajib menanamkan mayat itu, kemudian daripada mandikan dia. Kita tanam, pastikan dia dah mandi. Kalau tak mandi, jawab dia kena gali balik kubur. Itu urusan wajib. Dia kena mandikan dia. Dan sekurang-kurang kubur yang wajib itu ialah liang. Yang mana lubang, yang menegakkan daripada keluar baunya. Setakat mana? Kita rasa ni tak keluar dah. Setakat tu je lah. Dan daripada dibongkar binatang yang buas. Dapat kalau kedudukan di dalam tepi hutan yang banyak binatang buas. Kan? Jadi kena tanam, sekira-kira tidak boleh dikeluarkan. Dan sekira-kira bau dia tidak keluar. Maka tiada memadai liang kubur yang tiada menegakkan akan keduanya. Dia tanam cetek nau. 3 kaki je. Itu kalau babi sodok-sodok kan jumpa. Kan? Misalannya lah. Kalau sekadar tu tak memadai, kena tanam. Biasa kita buat sepengunjungan kan. Ukuran 6 kaki.
atau akan salah satu daripada keduanya, bau dia ataupun boleh diambil. Ya. Seperti dia kata pisaqi yang telah diadatkan setengah negeri, iaitulah rumah di dalam bumi, rumah di dalam bom. Punya baca bom lah. Bumi. Seperti gua, dimasukkan dalamnya segala mayat laki-laki dan mayat perempuan dalamnya, bercampur dan memasukkan mayat sebelum lagi hancur mayat yang dahulu. Maka iaitu hukum dia, haram hukum dia. Ya, tak boleh. Dan tiada memadai kerana tiada menegakkan ia daripada keluar baunya. Dia belum apa, kita buka, habis bau pula. Dan jika menegak ia daripada binatang buas sekalipun, dia buat macam terowong bawah besar kan. Jadi maknanya, Mekah itu kan dibuat. Ya, dia buat lubang besar, disusun. Ya. Jadi ahli khibrah dia warna faham lah. Bila dia buka, sebenarnya mayat dah tak ada, hancur dah. Ini dia buka-buka tengok, bau lagi kuat. Tak boleh tu. Dan jika menegakkan ia daripada binatang buas sekalipun, binatang buas tapi orang tu masih lagi belum hancur lagi, sebelum hancur. Jadi bau dia kuat kan. Habis tu. Kata Syekh Halabi, jikalau menegakkan daripada keluar baunya, maka memadailah kerana diperoleh kaedahnya. Ya. Dan demikian lagi seperti dikubur pada tempat yang beradat, dibongkar oleh binatang buas. Tempat tu biasa memang digali binatang misalnya. Dan jika menegak ia daripada keluar baunya sekalipun, maka tiada memadai. Sikit-sikit bau dah tak keluar dah kan? Tapi kalau binatang gali, takat tu boleh gali lagi. Jadi kita kena dalam lagi. Maka kali itu wajib dibuatkan umpama peti. Kalau macam ni galam dalam boleh gali juga, kena buat peti lah. Yang buat macam keranda ataupun keranda, atau dibuatkan di atas kubur barang yang menegak sampai binatang yang buas tadi. Mana konkrit atas dia lah kan? Di atas konkrit atas tu, jadi tak boleh lah binatang buas buat. Adapun kalau sekiranya tak ada apa-apa, kita konkrit, nyebabkan tak boleh makan ruang semua, jadi haram. Tanah wakaf tak boleh kan? Tak boleh hantarkan makna binaan yang tetap di atas kubur tanah wakaf. Ya, kalau tak tetap tu macam kita apa? Kita pasung-pasung tu kan, kita boleh alih. Apa kalau makan ruang banyak lagi tak boleh, tu orang punya. Kan? Apa makna binaan? Binaan wad subut atau ala wajhi sabat. Mana mengantarkan satu bangunan atau wajah tetap. Mana tak boleh naik jas. Angkat-angkat tak boleh dah. Itu tak dibenarkan tanah wakaf. Boleh makan hak orang lain. Tapi kecuali dalam masalah darurat macam ni. Tempat ni kalau tak buat konkrit atas tu, memang digalinya. Jadi kita buat dah konkrit sikit supaya dia tak boleh gali. Dan demikian lagi, tiada memadai dihantarkan mayat di atas muka bumi dan ditimbunkan atasnya tanah. Dia tak tanam, dia letak di atas, kemudian ditimbun tanah atas tu. Dia buatnya macam apa? Yang konkrit semua tanah tak pergi. Sebab dia panggil tanam tu, adafnu, dia wajib tanam. Yang tu bukan tanam. Ataupun batu atau pada sebagainya lah. Dia bina konkrit semua kan, letak aja, bagi yang atas dia. Dan jika menegar daripada keluar bau dan binatang yang buas sekalipun, kerana tidak dinamakan tanam, ya, menanam. Maka melainkan jikalau bumi itu tiada boleh digalinya, atau maka memadalah. Ya, bumi tak boleh gali. Tak tahulah apa kes dia. Atau bumi tendang balik, kamar atas tu pum dah tendang balik. Anak balik dah tendang balik. Sampai orang nyak dengan tu ya. Macam-macam cerita dia. Itu lain lah. Sampai masyarakat begitu, darurah itu lain. Ad-darurat tubihul mahzurat, tu kaedah fiqh. Sampai darurat tubihu, diharuskan al-mahzurat, benda al-muharamat yang diharam pada asal. Dan sunat adalah kubur itu luas dan panjang, lagi dalam. Ada dalamnya sependirian. Manakala kita duduk angkat tangan, itu sependirian. Dalam ke? Serta sependirian serta seperhamparan. Hamparan dua tangan. Kita angkat tangan kita. Ketujuh kaki itu. Pada pihak atas, iaitulah ibarat 4 hasta setengah. Dengan hasta tangan orang yang pertengahan.
Dan kubur yang berliang lahat itu iaitulah yang dikorek di bawah lambung kubur. Pada pihak kiblat seluas mayat itu iaitulah terlebih afdal daripada berliang syik. Ya, dua kubur. Satu bentuk syik, satu lagi bentuk liang lahat. Lahat lebih afdal sebab dikebumikan, disemadikan Rasulullah SAW dalam bentuk lahat. Lahat mana kita tebuk tepi. Ya. Kita tengok keadaan kalau tanah boleh tebuk. Kalau tanah pasir tak boleh kan. Tebuk dia untur, tebuk dia untur. Kita pakai syik. Syik ni pagi tengah. Ya. Kira tinggi mayat tu digiringkan. Jadi mayat tu digiringkan juga. Tapi letak di tengah. Ya, biasa kita masuk tepi kan. Tapi itu lahat. Dan dibinakan dua tepinya dengan bata atau lainnya. Diantarkan mayat di tengahnya itu syik. Kemudian ditutup dengan sesuatu supaya jangan jatuh tanah atas mayat tadi. Kita papankan dia lah. Jika tanah itu keras, ya. Dan jika ada tanah kubur itu tiada keras, seperti ada ia ceru, oi, macam pasir lah, maka liang syik itu afdal. Sebab untuk liang terik, ya, kita nak terik kecil tu, dia gontor ni, sebab pasir. Kerana takut akan roboh tanah kubur tadi. Habis. Dan sunat bahawa ditinggikan papan, ya, ditinggikan papan atau batu di tudung liang, sekira-kira tiada bersentuh dengan mayat. Kita papan keranda tu lah, kan, kita sending kan. Dan makro lagi bid'ah menanam mayat dalam keranda. Ya, jadi macam Cina pula. Si ada keranda, tak payah keranda. Kecuali kalau masalah uzur tadilah. Tempat tu kalau dia tak bubur macam keranda tu, jawab dia binatang buas akan angkat mayat. Kan? Seperti Allah pada tanah terbis, ya, dan tiada keras umpamanya. Atau ada mayat itu perempuan yang tiada hadir mahram dia. Nak angkat mahram dia tak ada kan? Bawakan dia masuk dalam tu. Dia tak ada orang pegang dia. Atau takut akan binatang yang buas yang mengorek tanah kubur macam tadi, maka boleh pakai keranda. Maka itu tiada makruh, tapi wajib pula tanam dengan keranda jika takut akan binatang buas seperti telah dahulu sebut. Mana kalau yakin tempat tu kalau tak pakai keranda memang dikorek binatang buas, dia lari ke mayat. Ketika itu pasang keranda lah. Dan sunat bahawa dihantarkan kepada jenazah itu di kaki kubur. Ya, kepala jenazah tu dihantarkan di kaki kubur. Dan sunat dikeluarkan mayat itu daripada, ya, nakshun tu pada pihak kepalanya, keluar lagi, dimasukkan ke dalam kubur ni dengan kepala. Dan sunat hendaklah masukkan mayat ke dalam kubur itu laki-laki juga. Dan jika ada, baiklah keluarga dia. Maka yang terlebih utama memasukkan dia ke dalam kubur, iaitu yang terlebih utama pada menyembahyangkan dia, susunan dia. Tetapi yang lebih faqih itu didahulukan. Yang terlebih tahu hukum hakam bab banyak ni, bab fiqh ni, hukum bab pengurusan ni lebih utama. Di sini atas yang terlebih tua, lagi terlebih hampir keluarganya. Dan jika ada mayat itu perempuan, suamilah terlebih utama pada masukkan dia dalam daripada yang lain. Dan jika tiada baginya hak pada menyembayangkan dia sekalipun, sebab sembahyang lain dia cari yang terdekat, bapa dia anak, ya, jadi imam. Jadi kalau sekiranya turun tu kubur, elok suami dia. Jika tiada hampir masa, ya, masa jima' dengan kemudian maka dahulukan mahram dia, iaitulah yang haram nikah dengan dia. Kemudian maka sahaya laki-laki, ya, kemudian mamsuh yang sudah dipotong akan zikirnya. Tahu zikir? Zakar lah, mungkin zikir lah. Ejaan sama tu, silap baca lah. Itu panggil mamsuh. Kemudian yang majbub, yang dipotong zakar ni jua. Kemudian yang khasih, yang dibuangkan akan 2 biji zakar dia. Kemudian maka asabahnya, baru dah yang makan asabah. Asabah mana yang makan pupuk keliling macam anak semua kan. Kalau tak ada lain dia gembat habis makan asabah. Yang mana harus nikah dengan dia. Kemudian maka keluarganya yang tiada mewaris dia,
Kemudian maka orang yang helat barulah pergi pada orang asing, orang lain yang saleh. Dan sunat keadaan ini pula asal seorang ya atau 3 orang dalam kubur dengan sekira hajatlah. Dia masuk peti 8 orang tu 9 orang tak muat dalam kubur, nama dia dalam kubur. Dan sunat menutup kubur dengan kain ketika menanam mayat tu. Sunat kita buat payung itu kan. Sama ada laki-laki atau perempuan atau khunsah. Tetapi terlebih muakkad sunatnya jika ada mayat itu perempuan dan khunsah. Dan sunat bagi yang memasukkan dia itu membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sunat dibaca itu. Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ketika turunkan mayat masuk dalam kubur. Dan sunat baru dihantarkan ia mayat di dalam kubur tu atas lambung kanan dia. Ya, lambung kanan. Dan makruh pada lambung kiri. Dan wajib menghadapkan dia ke kiblat. Bahkan kalau dah ditanam, tahu yakin mayat ni semua yakin tersilap tadi tak hantar ke kiblat. Dia mendongak ke langit. Wajib gali balik kubur. Sehingga kalau dia yakinkan kubur tu dah hancur, tak ada dah. Dia sedar apa dah 3 bulan baru sedar tu tak. Ya, dah hancur dah mayat. Kan? Tapi kalau sedar pagi petang, pagi tadi tanam, petang semua confirm. Memang betul mayat kita dongak lagi. Ya, tak menghadap kiblat, wajib dia kena gali balik. Dan sunat dilekapkan mukanya dan kedua kakinya dan kepada jidar liang lahat. Ya. Bukakan muka dia kain tu, tonyongkan muka dia kat tanah. Hidung dia biar bertahan kat tanah. Dari tanah dia datang kepada tanah dia kembali. Kan? Kita ni semua dah bau apa? Bau tanah lah tuan-tuan. Yang tuan-tuan rasa tak bau tanah lagi. Makin dekat tuan-tuan makin dekat. Dari tanah kita datang, tanah balik kembali. Allah. Sunat dilekapkan mukanya dan kedua tangannya kepada jidar, mana kepada dinding liang lahat serta bongkokkan dia sedikit. Ya. Dan sandarkan belakangnya dengan bata yang suci atau tanah supaya jangan terlentang empit itu. Dan hantarkan di bawah kepalanya bata yang belum lagi dibakar. Tanah-tanah ke kepala. Tak payah bawa tilam, bawa selimut. Kan, tak payah. Tanah je dia punya tempat. Ya. Atau tanah serta pertemukan dengan pipinya yang kanan kepadanya, kemudian ke tanah tadi. Kemudian daripada bukakan kapan sikit daripada pipinya tadi supaya ada ia seperti kelakuan orang yang merendahkan diri, ya, ke tanah dia tuan-tuan. Allah. Itu orang untung ambil tarakat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah. Tiap kali dia nak apa? Zikir dia ada kafiat 10. Satu dia pakai kafiat 10 apa? Ya, itulah dia kena muraqabatul maut. Sebelum zikir tu dia kena muraqabahkan mati. Dia kena rasakan dia dah mati, dia rasakan dia dimandikan, dia kena rasakan dia dikapankan, dia kena rasa dia disemayangkan, orang pikul dia sampai orang tangan lagu liang lahat. Lepas tu baru dia start kafiat zikir. Tiap-tiap kali nak zikir kena dulu. Ya. Jadi tiap-tiap hari dia kena niat ayat. Tiap kali dia masuk liang lahat. Hari-hari. Ya, hari-hari kita dah latih. Merasakan kita duduk dalam tu. Baru lepas tu dia muraqabah mursyid dan tu dia pun zikirlah. Dan jangan dibubuh hamparan. Ya, jadi orang kaya kan jutawan bawa hamparan, tak ya. Bantal tanah je tuan. Dan bantal tak payah. Maka itu makruh pula. Dan dibukakan segala ikatan kapan setelah itu maka wajib ditutup liang lahat dengan bata yang tiada dibakar, ya, atau papan atau barang sebagainya supaya apa? Terpelihara mayat daripada ditindih oleh tanah lah. Kalau kita timbul tanah kan mayat tindih pula kan. Jadi takkan keadaan itu. Kemudian maka sunat bagi tiap-tiap orang yang hadir di sisi kubur merahupkan tanah dengan 2 tangan. 3 raup. Semua pakai ambil tanah 3 raup. Ya, 3 raup. Kemudian dijatuhkan ke dalam kubur pada pihak kepala mayat serta dibacanya pada raup yang pertama, minha khalaqnakum. Ya, minha daripada tanah, khalaqnakum kami jadikan akan kamu. Kemudian kita doa, Allahumma lakin ya indal mas'alil hujjatah. Minta tanah apa? Ajarkan dia daripada soalan mesti dia dapat jawab dah. Dan dibaca pada yang kedua pula, wa fiha nu'idukum, dan pada tanahlah
kami kembalikan kamu. Dari tanah kami jadikan kamu, dan ke tanah balik kita akan kembali. Ya, semua akan merasai. Tunggu masa saja, lambat cepat intan. Akan duduk seorang-seorang dalam liang lahat. Ya. Kemudian ketika itu baca itu doa apa? Kita minta doa. Allah maftah abwabas sama'il li ruhi. Ya Allah, bukakanlah pintu langit bagi rohnya. Bila mati, roh dia akan naik. Orang beriman dia akan naik ke atas. Ya, kalau roh orang kafir munafik, dia stop. Dia naik atas, dekat tendang dia balik. Dia dah pergi. Ya. Tak dibukakan. La tufattahu abwabus sama'. Tidak akan dibukakan pintulah langit bagi orang-orang kafir dan orang munafik. Bagi orang Islam dibukakan dia naik ke atas roh dia. Itu kita minta Allah, iftah abwabas sama' li ruhi. Ya Allah, bukakanlah ya segala pintu langit bagi rohnya. Dan dibaca yang ketiga, minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha, daripada tanah ni jugalah kubur ni besok. Nukhrijukum, ya kami keluarkan akan kamu taratan ukhra, yang lain. Iaitulah ketika yaumul ba'as, hari bangkit besok. Tiup sangka kala kedua, berseleraklah bangun dan masih menapak pergi kepada padang mahsyar dengan keadaan amal rupa amal masing-masing. Ada yang laju, ada macam-macam hal lah. Ya, ayam pikul macam-macam pikul lah dia. Dia curi lembu orang, maksud lembu orang dia pikul. Dia curi kambing orang dia pikul itu. Ya. Kalau dia kerja menipu orang, macam-macam hal dia besok. Ya. Maknanya walhasil, ada yang senang, ada yang sukar. Ya, nak senang, di sini kita kena apa? Taat kepada perintah Tuhan, walhasil senanglah di sana tu. Kalau dilawan perintah Tuhan, degil now, besok susahlah dia. Kita minta doa situ apa? Allahumma jaffil ard anjam bayi. Ya, anjam bayi. Ya Allah, renggangkanlah bumi daripada dua lambung. Mereka akan dikepit entah ni. Dia kepit, bumi dia kepit, rap, berselisih tu. Ya, selangka kanan, selangka kiri bertemu, rap, entah. Kita naik apa? Naik motor jatuh patah selangka satu pun. Ini salam pertama apa ni? Salam pertama tu, rap dia kena. Allah, Allah. Kita minta doa. Sebab nak turunkan mayat jadi orang yang geti lah. Ya. Ini kan dia baca doa. Dia baca sikit. Cepat-cepat tanah, cepat-cepat. Dia kecoh dalam kubur pula. Orang tu doakan, ni saat penting ni kan. Dia buat kecoh dia. Dia baca tak tahu, dia buat kecoh-kecoh. Penyanyi ke mayat. Kan? Bagi orang tahu. Dia doakan. Sebab dia afdal orang terdekat. Orang yang lebih kasih. Maka dia punya doa tu lebih khusyuk. Lebih mengharapkan bantuan Allah Ta'ala. Kemudian maka ditimbun akan kuburnya dengan tanah timus. Dengan penyangkur ya, lebar. Matanya supaya lekas penuh. Yang pakai cangkur jarang. Cangkur jarang. Macam tu. Wah, 2 jam tak siap lagi. Cari yang lebar. Biar sekejap timus. Cepat. Dan jangan dilebih dengan tanah yang lain. Jangan dilebih dengan tanah yang lain jika cukup tanahnya. Ya. Timbul-timbul tanah tu cukup, adalah. Setengah macam-macam berlaku dulu kan. Timbul-timbul buat selori tak cukup kan. Ya. Itu ada cerita yang memali kan. Yang buat kes ada ke. Oh, teruk. Dia mati dia orang cerita. Timbul bawa lori. Timbul tak muat lagi kan. Terjaga dah tu. Berat dah tu. Atas dunia tuan tunjuk tuan ni. Allah. Dan sunat meninggikan kubur kira-kira sejengkal. Supaya diketahui orang akan kuburnya. Ya. Kubur sejengkal bukan. Naikkan sikit. Dan supaya orang tahu dan diziarahi akan dia akan kubur tadi dah. Kalau Mekah ni orang tanda begitu kan. Gaja dia pun guna tanda begitu, tak batu begitu. Jangan buat susah sangatlah. Jangan macam kubur Cina ni. Ya. Cina tu dia buat besar sebab dia nak ambil tanah orang Melayu. Kan? Dia baru datang Malaysia dulu kan. Dia kan semua apik-apik dulu datang. Bila dia mampu sebab ni dia nak lebih tu, dia kena dapat makan ruang banyak. Kan? Macam. Itu Islam tak ada. Kadar tu tadi. Dah. Dan sunat meninggikan kubur kira-kira sejengkal supaya diketahui orang akan kubur dan supaya dapat ziarah akan dia. Dan dihormati, melainkan jika ditanam mayat pada negeri ataupun bid'ah. Tempat tu negeri orang kafir. Dia punya kadang-kadang mayat orang Islam dia gali balik pada dia. Jadi kita tutup habis biar nampak. Ya, biar nampak.
Atau tempat mencuri kain kapan. Macam juga. Itu berlaku pada apa? Zaman seorang ulama besar dalam sanad Naqsyaband dari Syekh Abu Yazid Al-Bastami. Seorang cerita pencuri kain kapan. Bila orang mati je, dia tengok semua mayat tu ada kiblat. Ya. Bila orang dah balik, orang tak ada, dia gali balik, dia ambil mayat kapan baru lagi dia pergi jual. Itu kerja dia. 1000 orang semua dibuka kubur terbalik. Baru kejap tanam menghadap. Pusing semua dah terbalik. Ini seorang dia yang kekal menghadap kiblat. Wah, itu betul mengusik hati, takut dia. Dia jumpa pada Syekh Abu Yazid Al-Bastami, apa maksud ini Tuan Syekh? Dia kata itulah orang yang tidak yakin dengan rezeki Allah Ta'ala. Dan buta mata hati dia pemberi rezeki Allah Ta'ala. Dia kata tu. Kebanyakan orang kita macam tu. Kita apa nak makan kau besok? Apa nak makan? Kau belum keluar ibu lagi senarai rezeki dah siap. Kan? Lepas tu Quran kata wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata atas muka bumi ini yang bernyawa, yang berakal tak berakal, semua rezeki dia Tuhan yang bagi. Nama Tuhan Ar-Razzaq, dia punya segala-gala. Jangan kita perasan pula kita ni bukan kepunyaan Tuhan. Kacau je ni. Dia dah jaga, dia dah siapkan. Lepas tu dalam bab rezeki kita jangan runsing. Siapa runsing aku ni apa nak makan besok? Apa nak makan? Seolah dia tak yakin dengan rezeki Tuhan. Maka besok bukan di sana, masuk tanam dalam alam barzak, masuk liang lahat dah terbalik dah. Bumi pun tak terima dan ya. Sebab kena yakin dengan rezeki atas. Sebab sini kuat kocakan syaitan. Sebab tu kita tasawuf kalau tengok dia bahas rezeki dia panjang. Ya. Di antara apa serangan syaitan, asy-syaitan ya'idukumul faqr. Syaitan menjanjikan kamu dengan fakir, susah bila ikut Islam, gini-gini macam-macam. Itu bisikan. Itu makna kita kena kemas akidah dan keyakinan makrifat kita dengan Ta'ala. Ataupun seteru. Ya, jadi kalau macam tu tak payah kita tinggikan sebab supaya tak dikenal orang. Melainkan orang yang tanam tu adalah dikenal kan. Tanda-tanda dia buat sendiri ke apa. Maka tiada sunat meninggikan kubur tu. Hanya hendaklah disamakan, ya, disamarkan dia supaya tiada diketahui oleh mereka mana orang-orang yang khianat dan sebagainya. Dan jika ditinggikan kubur maka menjadikan tanah itu rata seperti papan. Itu terlebih utama daripada menjadikan dia seperti rumbungan, kerana kubur Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar adalah tingginya sekalian lagi sama. Kaki kita kan kata gitu. Ya. Kita kadang-kadang buat macam tu macam batak keledik. Kan bujur gitu kan. Anak naikkan tinggi kaki kata sebatas. Sama ada ya mantri sekalian lagi sama rata atasnya. Habis. Dan sunat mendiruskan kubur dengan air yang dingin lagi suci. Jika tiada basah tanahnya lah. Supaya apa? Terpelihara daripada apa? Lembu tanahnya. Debu tanahnya tadi tu. Itu tujuan dia. Dan diterbangkan dan ditiup oleh angin. Dan supaya mengambil sempurna dengan dingin tempat berguling mayat tadi. Mudah-mudahan dengan keberkatan tu mayat pun sejuk. Itu tujuan dia. Bukan bagi minum mayat. Haus gitu. Mahu tu. Dah haus saja nak kemaskan tanah tu supaya debu-debu jangan terbang dan ambil tafaul. Mudah-mudahan berkat kedinginan tu dingin dia dah, sejuklah di dalam kubur, tak panas. Kemudian haram mendirus dengan air najis, tak boleh. Jiru atas kan biasa lepas talqin orang jirus kan. Jangan pakai najis. Dan makruh melupakan kubur dengan bau-bauan, ya. Dan mendirus dengan air mawar. Ya, makruh melupakan kubur dengan bau-bauan tadi. Berarti dia orang genjis tadi kan, pakai air. Dan sunat kemudian daripada menanamkan dia bahawa berhenti sekalian mereka di sisi kubur saatan satu masa satu ketika. Supaya memohon mereka akan ketetapan dan ampun kepada Ta'ala. Minta supaya mayat tu diberikan ampunan. Kita baca talqin kan. Wahabi tak ada bid'ah. Ada kerja lain. Baca talqin bid'ah. Dia tanam, kalau Wahabi kan, kalau tanam mayat kan macam tanam lembu mati lah. Dia tanam dia betul tinggal. Macam kambur lembu mati. Ya. Tak payah dia baca. Padahal Imam Malik kata apa? Talqin ni secara umum hujah dia apa? Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul
Ini beringatlah kamu, sungguhnya beringat memberi manfaat bagi orang yang mukmin. Jadi bagi orang mukmin, dia tak ada takyid itu. Diirsal, takyid ada tak kait mukmin yang hidup, tak ada. Mukmin, siapa mukmin hidup, mukmin mati pun lupa je lah. Itu hujah Imam Malik, sunat talqin kan. Bacalah. Kata nak baca, diam lah. Lepas tu siap bid'ah. Wah, dia asyik nembak orang je. Orang jawab kan kata jangan gaduh. Orang jawab dia tak nak gaduh lah. Padahal dia tu kan cuit orang. Kan? Kau cuit sikit tak apa lagi, 2 3 kali nampak kena menepak ke. Wahabi ni macam-macam kan. Kau zikir lagi baik baca orang apa. Habis tu. Dan sunat kemudian bersesat menanam, dia baca talqin tu. Sunat baca talqin. Jika ada ia akil balik, orang tu akil balik lah. Atau ada ia gila kemudian dari akil balik. Dia dulu okey, dah ujung ni gila ujung. Atau tengah-tengah. Mana selepas dia balik dah akil. Sunat baca juga. Jika ada mayat itu syahid sekalipun, maka tiada sunat mentalkinkan jika kanak-kanak atau orang gila dahulu daripada balik tadi. Kepada orang yang mati syahid. Inilah yang sunat talqin kepada orang yang mati syahid, ma'rakah sunat talqin yang diiktimadkan oleh Syekh Ibn Hajar. Ada pun iktimadkan oleh Syekh Ramli, tiada sunat talqin kepada orang yang mati syahid ma'rakah. Syahid ma'rakah mana syahid yang mati dalam medan. Ya. Ada pun syahid lain macam kita syahid dunia, syahid akhirat, ya. Orang mati lemas, mati terbakar, mati bersalin, itu semua urusan sama je lah. Kita ingatkan dia. Seperti tiada disemayangkan, maka dan bahawasanya anbiya tiada ditanya akan mereka itu. Ya, tak ada soal kerana yang lain daripada Nabi, maka ditanya daripada Nabi, maka betapa ditanya daripada diri Nabi. Sebab itu tak ditanya. Habis itu. Kemudian disebut pada Hasyah Sanusi dan sunat talqin akan kanak-kanak. Kata mereka itu difitnahkan dia dan ditanya akan dia. Itulah misaq yang akan ikrar dengan dia pada sulbi Adam dulu. Dan disebut pada Hasyah Sanusi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Alhamdulillah.